بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bila sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ruang dan kesempatan untuk bersama-sama meneruskan bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Jadi kita tengok muka surat 20. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya arti qalbun jantung. Hatilah, hati. Jadi dia nak ayat, dia terjemuh qalbun tu dengan maksud jantung. Sebab dalam organ kita ni, organ kita ni, kalau hati tu fungsi dia lain berbanding dengan jantung. Tak? Fungsi hati lain. Jantung dengan hati, jantung dia lebih penting. Sebab setiap masa jantung duk bergerak. Ada cuci darah, bahagian pom darah pergi ke seluruh badan, tu jantung. Dia. Bahagian nak pom darah pergi ke seluruh badan. Kalau jantung sekat, aku rasa lah. Jadi dia terjemuh ke qalbun, artinya jantung. Tapi bukannya nak di wazahir itu sebenarnya. Bukan naknya di jantung sebut itu, bukan. Naknya adalah hati nurani. Yang tu yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Faqala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala. Dan padanya, pada bab yang kedua ni, pada kitab yang kedua ni, 10 bab, ada 10 bab. Yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Dalam 10 bab tu maksudnya ada 10 bab sifat kecelaan. Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat negatif. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang mana dia akan hinggap di hati setiap orang. Dan bila mana kita tak tahu ni perangai baik ke buruk, kita tak anggap benda tu baik. Ataupun balik kurang kita tak anggap apa-apa. Berasa tak ada salah ke apa. Berdeki dengan orang, sombong, ujub, takabur, riak, sum'ah. Tak ada berasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Kita tak belajar. Adakah ianya sifat yang terpuji ataupun sifat yang tercela? Tapi bila mana kita belajar, kita tahu perangai gini tak molek. Berasa hati gini ni, tak molek hati gini ni. Jadi balik kurang bila mana kita belajar, kita tahu benda tu salah. Situlah. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya dua makna. Hati itu dia kata ada dua makna. Qalbun tu. Pertama, qalbun jasmani. Yang pertama jasmani. Iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Sini, dari kiri. Jatuh lah.
Daging yang ditaruh yang diletak, yang ditaruh ini yang diletak di dalam dada sebelah kiri. Ada ni. Yang menyerupai ia jantung, ataupun ia kalbun akan jantung pisang. Tu betul dia tu supaya jantung pisang. Biasa tengok ke tak? Jantung kita sendiri. Tak biasa lah. Batu you mari supaya jantung pisang tu. Tapi kalau dalam gambar banyaklah. Tak? Gambar-gambar doktor apa semua anatomi. Dia belajar anatomi bahagian tubuh manusia ni. Dia ketahuilah betul-betul jatuh tu dah. Serupa dengan jatuh pisang. Lebih kurang itu. Dia ni bujur manja gitu dah. Tapi dia tidak bulat. Tidak bulat, tidak petak tapi jadi bujur manja gitu. Kalau kita genggam tangan kita ni, tak? Genggam tangan kita ni, jatuh kita bersatu. Lepas tu budak tangan dia kecil, jatuh dia kecil, padanlah jatuh tak? Dia besar, jatuh besar lagi. Jadi dia duduk berada di sebelah kiri. Sini lah. Jatuh gitu. Jadi tu jatuh jasmani. Kalau sakit hati, deki kat orang apa semua bukan waktu. Dia tak ada masalah waktu. Tapi kadang-kadang hati kita, hati bersih. Hati bersih tapi jatuh pun ada juga. Nampak? Sombak jatuh. Bateri dia jatuh. Sakit jatuh macam-macam tak. Tapi hati dia bersih. Ayatnya hati tu ada dua makna. Makna yang pertama makna jasmani tadi. Awak kena kepada daging yang duduk di sebelah kiri yang menyerupai dengan jatuh pisang, serupa dengan jatuh pisang. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Ada. Dia kata jatuh ni lah daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Ada gendok ada lubang. Ada lah. Dia panggil kalau istilah sains tu dia panggil apa? Aorta Aorta dengan vena. Tempat darah masuk dengan tempat darah keluar. Dia tukar situ lah. Darah masuk ke jantung, dia pam balik ke seluruh tubuh. Pam balik ke seluruh tubuh tu dipanggil aorta tau. Kalau tubik tu, apa masuk tu dipanggil vena. Dia kalau gambar tu, dia letak warna biru dengan warna merah. Kalau dia ada gambar lah. Tu warna biru tu dipanggil vein ataupun vena. Tu nama dia tu. Nama saluran. Jadi lubang tu saluran tu lah. Lubang tempat darah. Darah masuk, dia darah tubik. Tu. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Dari lubang tu pula ada darah yang hitam. Tu makna yang pertama bagi qalbun. Yang kedua, makna yang kedua, qalbur ruhani. Hati rohani. Iaitu sesuatu yang halus. Sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan mendapat daripada manusia. Dengan hati yang halus ni lah manusia ni tahu, belajar. Tak? Dia belajar, dia reti dengan hati ni. Lagi pula dia mengenal, dia tahu. Dia mendapat, maknanya mendapat ilmu, mendapat arhah, mendapat faham terhadap sesuatu tu. Itu yang panggil qalbun ruhani. Qalbun yang halus tu. Mendapat daripada manusia dan hakikat manusia. Dia mendapat hakikat manusia. Kenal hakikat manusia tu pada hati nurani ni. Hati rohani ni. Kalau orang tanya kita, faham ke tak? Faham. Faham tu, dengan hati rohani tu. Kita mengaji, kita dengar, boleh faham balik, alhamdulillah. Faham dengan hati yang mana? Hati rohani tu. Dia bukan hati jasmani tu. Ni tak nampak boleh ni. Tak ada jatuh pisang ke apa ni. Dia tak nampak boleh, dia halus. Berada dalam diri kita. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ala
inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Nabi kata, ketahuilah dalam badan manusia ni, dalam tubuh manusia ni ada segumpal darah. Kalau baik darah ni maka baiklah seluruh tubuh dia. Kalau jahat darah ni maka jahatlah seluruh tubuh dia. Maka gam dia tak segumpal darah ni? Hati. Hati yang ni jantung, jantung. Dan ia juga yang hadapkan kepadanya perkataan hati nurani inilah. Bila mana orang bercakap, tuju ke hati ni. Lingo ni alat je, nak siapa dah dengar tak? Alat dah dengar je. Tapi maksud perkataan itu masuk dalam hati. Tu kata si pemolek dalam hati tu. Si pemolek dalam hati tu. Sebab hati inilah yang dihadapkan perkataan. Dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Di hati inilah juga yang suruh tak. Allah suruh semayang. Dengar dengan lingo tapi masuk dalam hati. Allah Ta'ala suruh puasa. Allah Ta'ala suruh keluarkan zakat, haji dan sebagainya. Semuanya adalah difahami daripada hati nurani. Begitu juga yang dilarang. Segala larangan-larangan itu difahami dengan hati nurani. Dan ada bagi sungguh dan ada sangkut paut dengan qalbu jasmani. Dan sungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya kerana bersangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arak dan jisim. Dia kata ada hubungan qalbun jasmani dengan qalbun ruhani. Ada sangkut paut. Ada sangkut paut. Sangkut paut dia tu lagu mana? Seumpama sangkut paut arak dengan jisim. Jisim ni zat. Arak ni sifat. Supaya kita kata diri kita ni adalah zat. Pada zat kita ni ada sifat-sifat. Betul tak? Berhi tolong orang. Sifat. Rengeh tangan. Sifat. Zatnya mana? Tangan dia. Rengeh ke tangan dia? Lain tak? Jadi sifat tu satu benda yang tak dapat tidak, dia perlu kepada zat. Kalau zat pula, maqama binafsi. Dia ada dengan sendiri. Kalau dengan sendiri maksudnya, dia berdiri dengan sendiri. Dia tak perlu kepada sifat. Boleh? Betul. Jadi dia kata, qalbun jasmani ni zat. Seumpamalah qalbun jasmani ni zat. Qalbun rohani, hati rohani ni, waktu itu adalah sifat kepada hati tadi. Atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Hubungan dia tu juga serupa dengan perkakas, perhiasan. Jel contoh perhiasan tak? Jel dengan orang makan jel. Serupa ke? Lain. Jel satu benda, orang makan satu benda. Jadi dia tak serupa. Tapi dia dua sekali seumur. Pakas seumur, ada seumur. Sama juga dengan hati nurani ataupun hati rohani ni, dia duduk di hati jasmani. Tapi benda tu tak nampak lah. Tak nampak. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab ini, kalau sebut jantung tu, maka dikehendakinya makna yang kedua. Mana yang kedua tu? Makna jantung rohani. Kalau sebut hati dalam kitab ni, hendaknya jantung rohani lah.
dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah. Dan jantung rohani tu, hati rohani tu yang dikehendaki dengan firman Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Artinya bersabda oleh Muhammad Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Tu roh tu. Daripada urusan Tuhan, bukannya jatuh tu. Ha. Roh, kita tak nampak roh. Nah, orang hidup ada roh. Orang mati tak ada roh. Roh tak nampak. Lepas tu kalau kajian sains ke apa semua kan. Kalaulah kematian, dia akan tubik berlaku kematian. Bila mana atas hospital, dia akan tubik report. Sebab penyebab kematian. Ada ni sebab sekian-sekian. Sebab aksiden kalau orang berlaku. Sebab COVID, kegagalan bernafas. Sebab heart attack. Serangan jantung menyebabkan mati. Pada hakikatnya sebab je lah kau tu. Hakikat yang sebenar, Allah Ta'ala nak ambil nyawa. Cara mana tak nak ambil nyawa? Berbeza. Ada orang tu aksiden, ada orang sakit. Kegagalan fungsi buah pinggir dia. Darah kotor, mati. Tak boleh menyawa, mati. Tak bernafas. Serangan jantung. Semuanya itu adalah asbab sahaja yang perlu. Yang kita ni sekadar tahu. Tapi hakikat sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa. Tu, ruh dia tak ada lah daripada tubuh. Tak kira lah halasai ke apa pun. Tak. Kalau aksiden ada cara aksiden tak mati. Naik sebutir kereta ada mati ada tak. Kalau semata-mata aksiden, sepatutnya mati belakang lah. Tak. Allah Ta'ala ambil ruh dia. Waktu mati tu Allah Ta'ala tak ambil lagi. Tak siapa ajar lagi. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. Bila sampai ajal, maka tidak diawalkan walaupun sesaat dan tidak dilewatkan walaupun satu saat. Keren. Pendeknya, pendek kata, qalbun dan ruh dan nafas, ketiga-tiganya satu makna. Qalbun, ruh, nafas, makna yang sama. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya, satu makna saja. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi nak rujuk lebih lagi, kena rujuk kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau. Dia suruh memelihara jantung. Bagaimana? Minum susu. Makan buah. Makan sayur. Kalau jatuh ni dia nak ke apa? Dia nak sayur hijau tak? Sayur hijau je adalah. Makanan-makanan itu bagi nutrien. Bukan nak suruh jaga waktu. Betul lah kena jaga juga. Waktu tu kena jaga. Tapi bila mana mengaji tasawuf, bukan nak suruh jaga jantung tu, kesihatan jantung. Minum susu sesikit, makan ubat sesikit, bukan. Naknya jaga jantung rohani. Jantung yang mana menjadi tempat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kena jaga. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Allah Ta'ala tengok situ. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tak tengok rupa parah kamu. Tak, jasad kamu, jisim kamu Allah Ta'ala tak tengok. Tapi Allah Ta'ala tengok hati kamu. Dan juga amalan-amalan kamu. Allah Ta'ala tengok hati. Hati mana tu? Hati jatuh masih hak tu. Tak. Lepas tu jangan kita tukar. Yang dimaksudkan itu adalah hati rohani tu. Ruh. Ruh tu. Hati yang ruh. Itu Allah Ta'ala tengok tu. Kalau kira hati yang fizikal tu, hati jasmani tu, ahli suka paling sihat. Tak? Ahli suka kan dia dengan tubuh dia, jaga metabolisme badan dia. Dia tahu dia punya stamina pun tinggi, energi dia kuat.
Jantung dia bekerja dengan baik. Maka dia lah yang paling comel hati. Siapa hati paling bersih sekali? Ahli sukan. Ahli. Bapa tu? Tak ada deki ke? Tak. Deki ke tu bagian lain tu. Tu hati rohani tu. Hati jasmani, dan betul. Tapi kalau kita kata hati rohani, siapa yang paling bersih? Hati dia. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada itu, para sahabat, para tabi'in, kemudian para awliya illah, para ulama dan sebagainya. Jadi waktu kita nak cuci dah ni, kita nak cuci hati mana? Hati dengan makna yang kedua tadi. Hati rohani. Qalbun rohani. Ada pun qalbu jasmani, waktu kena tanya doktor. Mungkin dia gapo sesuai. Nak konsum gapo. Gapo atau molek makan. Waktu kena tanya doktor lah. Maka dia kata, lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau. Wajib pelihara jantung daripada segala kelakuan yang dicela. Nampak? Jadi nak jaga tu, jaga daripada sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang terkeji. Sifat-sifat yang mana tak molek. Waktu jaga hati. Orang kata jaga hati. Jaga hati mana tu? Hati ni lah. Hati rohani. Gabriel sifat tercela tu seperti takabur. Tuyuk mai contoh tu. Contoh sifat tercela seperti takabur. Takabur ni ke apa takabur ni? Takabur ni adalah menganggap diri itu besar dan merendahkan orang lain. Itu takabur. Besar diri, kemudian dia anggap orang lain rendah. Kalau dia besar diri dia tak anggap orang lain rendah, aku kata takabur. Besar-besar, aku hebat sekali. Aku pandai sekali. Kemudian dia kata orang lain tak pandai belakang. Orang lain tak boleh aku bisa sekali. Aku tua sekali, aku alim sekali. Aku. Lepas tu panggil takabur. Takabur. Kalau dia berasa diri besar diri. Berasa besar diri, tapi dia tak pandai rendah kepada orang lain. Waktu bukan takabur. Waktu nama dia ujub. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Cuma level dia tu rendah sikit. Level jahat dia tu rendah sikit. Takabur up sikit. Jadi takabur dengan ujub ni, takabur lagi, besar lagi. Contoh dia kata takabur. Takabur ni, dia besar diri dia menganggap orang lain rendah. Dan riak. Riak ni lain pula. Takabur lain. Riak lain. Takabur perasaan hati tu, dia besar diri dan dia merendahkan orang lain. Riak pula, riak ni dia buat amalan bukan kerana Allah. Dia buat amalan bukan kerana Allah, kerana makhluk. Dan akan menghiasinya ini, dan wajib lazimkan olehmu akan menghiasinya, menghiasi hati dengan segala kelakuan yang dipuji. Buat perangai-perangai buruk dalam hati ni, sifat-sifat buruk dalam hati, kemudian hiaskan hati dengan perangai yang dipuji. Gabriel perangai dipuji, contoh dia kata seperti sabar. Sabar. Lagu mana sabar ni? Sabar ni kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar ni pada dentuman yang pertama. Dentuman yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya sabar ni pada ketika pertama kali kita terima berita tu. Tu sabar. Ketika kita diuji. Tak. Tengok bawa kereta. Kabar-kabar, orang main tepuk ke belakang. Kita masa tu mula tu. Sabar ke tak? Mungkin terus kereta, kita apa kali tu. Lepas 2-3 hari, tak apalah nak buat gana. Jadi tu. Sabar je lah. Sabar apanya? Tak apa orang lah tu. Sabar ni dia tu main pertama tu. Mula-mula jadi. Kalau kematian kat, mula masa mula-mula tahu berita tu.
Bagaimana sabar kau tak? Orang Arab dulu, dia ada satu perangai dululah. Dia bila mana orang mati, dia dipanggil merintih. Merintih-rintih. Dia jadi macam dia sebut kebaikan kau itu. Tak, dia ada kata dada ni. Dia kata dada. Kemudian dia soyak baju. Orang yatim lah. Dia soyak baju. Ayatnya sedih dengan kematian. Ini panggil orang Arab jahiliah dulu. Jadi waktu tu diharamkan. Diharamkan. Islam ajar kita sabar. Inna lillah. Sesungguhnya sesuatu itu adalah milik Allah. Kita ni milik Allah. Inna. Sesungguhnya kita ni lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau batulah istilah yang kita guna tak. Intaqala ila rahmatillah. Orang mati tu. Kalau kita baca orang tulis syarat kan, dia tulis intaqala ila rahmatillah. Berpindah kepada rahmat Allah. Dia gimana pindah ke rahmat Allah? Dia mati tu ayatnya. Kenapa? Cuma dia gunakan ibarat pindah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intaqala ila afi rabbih. Tuan mati tu. Waktu terjemuh Arab ni dia kena ikut orang Arab. Yang kita terjemuh ke Melayu. Terjemuh ke Melayu tak berat ah. Orang Melayu kata kalau mati ni kan meninggal dunia. Meninggal dunia. Dia pun terjemuh tarakat dunia. Tarakat meninggal. Ad-dunia dunia lah. Meninggal dunia. Tulis buat karangan meninggal dunia, tarakat dunia. Jo. Waktu dua orang Arab tak payah mati tarakat dunia tu. Tarakat dunia tu kalau kita baca orang Arab akan faham lagu mana? Dia meninggalkan dunia, dia ambil akhirat. Tasir dah dunia. Zuhud maksudnya. Lepas tu kita guna istilah Arab mengikut apa yang difahami oleh orang Arab sendiri. Jadi wajib kita hiasi hati kita dengan sifat yang terpuji seperti sabar dan merendah diri, tawaduk. Merendah diri. Orang puji tak melenting, tak naik. Orang keji, relax, sabar. Tu orang yang hebat tu. Orang puji tak terbang. Orang keji, relax. Ni kita ni kalau hati kita rapuh, orang puji kita, gebah dalam hidung, terbang lagi. Pandai demo contoh. Kita satu dalam hati bunga. Bunga. Apa tu sebab kita tak kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita kata tak ada dosa satu hamba Allah Taala laku. Orang puji kita pun alhamdulillah kembali kepada Allah. Pujian itu kembali kepada Allah. Orang puji kita pun Allah Taala beri muka. Ada masa tak beri kamu. Ada masa Allah Taala beri ke orang lain. Orang lain mungkin lebih hebat lagi. Nampak tu? Kalau orang keji kita, orang tu kata-kata buruk kita relax, sabar. Allah Taala beri pahala ni. Nampak gitu dah. Biar nampak semuanya mari daripada Allah. Orang puji, kita kembali ke pujian tersebut kepada Allah. Orang keji, kita ambil itu sebagai muhasabah diri kita, kita baiki dan kita tahu Allah Ta'ala akan bagi ganjaran bagi setiap kejian yang dilakukan. Jadi habis itu insyaAllah il-aqal kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Habis itu insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Jadi pagi ni kita nak kesimpulan, hati ni ada dua bahagian. Yang pertama hati fizikal, yang ni jantung fizikal, yang mana waktu lah yang diberi perhatian oleh para doktor, ahli kesihatan, nutrition dan sebagainya tu. Nak makan gapo molek, makan gapo waktu molek. Waktu tu kembali kepada kesihatan, medik.
Wah, kita nak bahas dari ilmu tasawuf ni, hati yang dengan makna yang kedua. Jantung ruhani. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh. Yang ni jantung, itulah daripada urusan Tuhan. Kita tak tahu. Tapi dia rohani ni, qalbu rohani ni, dia ada perangai yang jahat, ada perangai yang baik. Wah, jahat tu kita nak buat. Takabur, ujub, sum'ah, riyak. Kita nak buat belakang. Kita nak masuk ke apa? Nak masuk ke perangai-perangai yang baik. Ridha, sabar, tawakal. Lagi pula apa? Merendah diri. Kita nak masuk ke yang baik-baik, yang indah-indah. InsyaAllah kita akan sambung. Allah SWT ala wa'alam wa ilmu atam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli Islam wal muslimin. Wa alikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.